Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. Saya doakan sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. So, hari ini saya nak berkongsi ataupun nak meminta sedikit pandangan dan komen daripada sahabat-sahabat tentang SPRM. Okey, tajuk saya hari ini adalah pelik tapi benar. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita, sahabat-sahabat, SPRM dan kerajaan Papua Nur ni banyak fokus kepada pemimpin-pemimpin Melayu, kepada orang-orang Melayu untuk diheret siasatan di bawah SPRM dan juga PDRM. Tapi ada juga yang telah dibuat aduan tentang kumpulan-kumpulan daripada Pakatan Harapan dan kartel-kartel Pakatan Harapan yang masih lagi tak dijalankan setelah aduan dah dibuat oleh Cik Gubat. Jadi yang kita nampak sekarang ni ramai yang Melayu kena tangkap, yang kena soal siasat, tetapi di mana toke-toke Cina? Di mana kartel-kartel Cina? Macam Vincent Tan yang mana Cik Gubat telah membuat satu aduan tentang menyalahgunaan kuasa di negeri Selangor, tentang tanah dan berbagai-bagai lagi. Lepas tu ada juga Cik Gubat membuat satu aduan mengenai rumah Papa Nun yang menggunakan nama Cina. Jadi di mana keadilan SPRM terhadap perkara ni? Kan? Jadi yang kita nampak Melayu ni saja yang salah dari segi rasuah. Yang puak-puak kartel Cina ni letak kat mana? Contohnya macam pemimpin Pakatan Harapan, bekas Menteri Sumber Manusia, ada kes tapi tak jalan. Ling Wang Eng ada kes tapi tak jalan. Lepas tu yang mana dulu masa Pakatan Harapan telah mengatakan bahawa LCS tu mereka mempunyai bukti jelas. Kenapa tak jalan? Yang dah berjalan dalam mahkamah, dah ada prima facie pun ditarik handbrake. Kan? Ini apa punya kerajaan dan apa punya konsep yang dibawa oleh SPRM dan kerajaan Malaysia ni? Saya cuma nak bertanya. Saya bukan nak kritik atau nak condemn, tapi inilah persoalannya. Pelik tapi benar. Jadi saya buat video hari ni, saya nak supaya sahabat-sahabat masuk komen, bagi sikit pendapat apa sebenarnya yang dihendakkan oleh Papa Nun terhadap pemimpin-pemimpin Melayu kita. Jadi kalau begitulah, saya minta kepada SPRM supaya membuat satu siasatan. Kalau diperlukan rakyat satu Malaysia ni buat laporan, saya orang yang pertama dan rakan-rakan saya akan membuat laporan ke SPRM, dan saya minta kepada SPRM untuk siasat semua menteri-menteri yang ada dalam Barisan Nasional sebelum ni. Sebab 60 tahun Barisan Nasional memerintah negara, okey, ramai menteri-menteri dalam Barisan Nasional yang kaya raya, anak kaya raya, isteri kaya raya, kan, girlfriend pun kaya raya, sahabat-sahabat. Jadi boleh tak kalau diperlukan, SPRM perlukan, kita buat aduan, minta SPRM supaya menyiasat di bawah seksyen yang dikenakan terhadap isteri Tun Daim. Seksyen tersebut saya tak reti nak sebut, tapi kalau boleh seksyen yang samalah terhadap tuduhan pada isteri Tun Daim. Tangkap dia orang, bagi notis, suruh dia declare harta-harta dia orang daripada zaman dia orang jadi menteri sampai sekarang ni. Termasuk anak-anak mereka daripada sekolah sampai ke hari ni. Boleh tak buat kerja yang sama, tuduhan yang sama. Dia macam Trivago, hotel yang sama tapi harga berbeza. Ini kes yang sama tapi tak ada tuduhan. Kan? Ini yang rakyat pelik dan rakyat nak tahu sebenarnya apakah peranan SPRM sebenarnya. Adakah SPRM ni memilih kes yang diarahkan oleh orang atasan atau sebaliknya? Ini bukan pertuduhan, ini pertanyaan, kan? Adakah SPRM memang buat kerja atas mengikut integriti dia ataupun lain daripada tu, ataupun ada agenda di sebaliknya? Ini yang rakyat nak tahu. Jadi lagi satu, rakyat pun nak tahu juga kepada Azam Baki, ketua SPRM, boleh ke SPRM, kalau kita rakyat nak buat report lagi sekali, nak supaya Azam Baki menyiasat adiknya yang mempunyai saham banyak. Dia beli saham banyak duit. So mana dia datang duit boleh beli saham berjuta-juta? Boleh tak kalau rakyat NGO ke saya ke sesiapa mewakili rakyat Malaysia untuk membuat aduan tu supaya SPRM buka balik kertas siasat adik Azam Baki di atas kes saham tersebut?
Lepas tu kita tengok keluarga dia kalau kaya kena siasat, kena declare. Daripada mana kau dapat duit, daripada mana kau kaya, anak kau mana dapat duit, macam mana kau kaya. Kita buat macam section yang sama macam isteri Tun Daim Zainuddin. Agak-agak rakyat setuju tak perkara ni? Setuju tak kalau kita ramai-ramai desak SPRM buat macam gitu? Saya rasa ramai rakyat setuju kan. Jadi keduanya saya nak nasihatkan kepada kaki tangan kerajaan yang mempunyai kuasa, baik peguam negara, baik SPRM, baik PDRM. Masa inilah kamu nak tunjukkan keimanan kamu kepada tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Taala. Sebab pangkat jawatan itu Allah memberi pinjaman untuk Allah menguji kita sejauh mana keimanan kita. Jangan nanti dah pencen, barulah nak ingat masjid, semayang 5 waktu kat masjid, solat sunat beratus-ratus rakaat, konon-konon nak bertobat. Tak boleh nak bertobat, sahabat-sahabat. Kalau kita tak adil dengan rakyat, kita menzalimi rakyat, kita menjalankan tugas amanah yang diberikan Allah Taala, kita tidak amanah dan kita tidak adil. Nanti di padang mahsyar nanti di hadapan Allah Taala, kita semua dah tak digerakkan. Semua yang lain mulut kita bercakap apa yang kita buat, tangan kita akan bercakap semua. Kita tak boleh bergerak. Lagi satu nasihat saya, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai pemimpin yang mati dalam menipu rakyat. Nabi tak mengaku umat. Allah lagilah pandang hina kepada diri kita. Kerana Allah bagi kita pinjam pangkat, bagi kita jawatan, bagi kita kesenangan. Tujuan dia untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Tapi kalau kita tidak adil, kita zalim kepada rakyat, kita ikut kepada pemimpin-pemimpin yang tak betul, maka kita akan terjebak sama. Seperti mana isteri kena taat kepada suami, walaupun suami tu adalah syurga tu di bawah tapak kaki suami. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang memudaratkan isteri, kita wajib engkar. Kita tak perlu ikut cakap suami kalau memudaratkan isteri. Begitu juga dalam kita sebagai pejabat awam ataupun kita orang yang mempunyai jawatan dalam kerajaan. Kalau pemimpin kita mengarahkan benda-benda yang lari daripada lunas Islam, kita wajib tegur dan kita wajib beritahu kepada pemimpin. Tak boleh buat. Sebab itulah ujian Allah terhadap kita. Sebab Allah yang beri kita pangkat. Sebab itu pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kan? Walaupun dia ulil amri, tapi kalau benda tu bertentangan dengan hukum syariat, kita tak boleh nak ikut. Begitu juga tadi saya kata, isteri pun wajib tak payah patuh kepada suami sekiranya perintah suami itu memudaratkan isteri. Ada dalam agama Islam. Jadi inilah saya nasihatkan kepada pemimpin-pemimpin dan juga kepada pejabat awam, orang kerajaan, SPRM, PDRM, yang siapa-siapa saja yang ada kuasa dalam kerajaan, berlaku adil lah kepada rakyat. Kerana kamu akan disoal di akhirat nanti. InsyaAllah, sahabat-sahabat, ini sajalah perkongsian saya. Semoga kita jumpa di lain-lain konten. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.